Pada 13 Mei 1969, ialah kemuncak masalah perpaduan kaum di Malaysia pada ketika itu dan merupakan detik hitam yang direkodkan dalam sejarah. Peristiwa pahit ini mungkin tidak akan dapat dilupakan. Tragedi ini telah merenggut nyawa serta harta benda rakyat dan dikatakan mempunyai kaitan rapat dengan pilihan raya umum pada 10 Mei 1969. Pertumpahan darah yang dahsyat pada 13 Mei 1969 itu hampir menghancurkan negara kita. Berdasarkan angka rasmi peristiwa yang terpahat dalam sejarah hitam negara kita, dari 13 Mei hingga 31 Julai 1969 mencatatkan 196 nyawa telah terkorban. Walaupun terdapat pihak yang menganggarkan jumlah kematian adalah lebih tinggi, walau bagaimanapun, ianya pernah terjadi pada tarikh tersebut dan meninggalkan sejarah buat tatapan kita semua. Antara punca tercetusnya peristiwa 13 Mei itu adalah kerana orang Melayu berasa mereka ketinggalan jauh di belakang dalam bidang ekonomi. Di dalam pilihan raya 1969, isu-isu perkauman yang menyentuh emosi dan sentimen menjadi tema utama sepanjang kempen pilihan rayanya dan telah menaikkan semangat kaum-kaum di Malaysia. Semasa kempen pilihan raya 1969, calon-calon pilihan raya serta ahli-ahli politik, terutamanya daripada parti pembangkang, telah membangkitkan soal-soal sensitif berkaitan dengan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu, iaitu Bumiputera, dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Hal ini telah menimbulkan perasaan perkauman dan syak wasangka. Pada tanggal 10 Mei 1969, pengumuman pilihan raya umum telah menyaksikan parti perikatan iaitu UMNO, MCA, MIC telah mengalami kekalahan yang teruk dalam pilihan raya tersebut, manakala parti gerakan DAP dan PPP memenangi kursi dalam Dewan Rakyat. Bagi meraihkan kemenangan mereka, perarakan telah dilakukan dan para penyokong parti gerakan dan DAP telah mengutuk hina orang-orang Melayu semasa mengadakan perarakan di jalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur. Dr. Tachikun dari parti gerakan telah menang besar di kawasan Batu Selangor. Beliau telah meminta kebenaran kepada pihak polis untuk berarak dan meraihkan kemenangan parti tersebut di Selangor. Perarakan tersebut menyebabkan kesesakan jalan raya yang teruk di sekitar Kuala Lumpur. Perarakan berlanjutan hingga ke Jalan Campbell dan Jalan Hall, seterusnya menuju ke Kampung Baru, iaitu kawasan orang Melayu. Di Kampung Baru, penduduk lebih 30,000 orang Melayu yang menjadi kubu kuat UMNO pada ketika itu. Akibat dari perarakan itu, orang Melayu merasa sangat terancam dengan kemenangan pihak pembangkang. Di Kampung Baru juga terletaknya kediaman Menteri Besar Selangor pada ketika itu, iaitu Datuk Harun Idris. Dikatakan kaum Cina yang menang telah berarak dengan mengikat penyapu pada kenderaan mereka sebagai lambang kemenangan mereka menyapu bersih kursi sambil melakukan slogan Malaysia atau Mati Melayu. Ada pula pendapat yang mengatakan penyapu tersebut sebagai lambang mereka akan menyapu atau menyingkirkan orang-orang Melayu ke laut. Di dalam masyarakat Melayu, penyapu mempunyai konotasi yang tidak baik seperti membawa sial. Ada juga yang mencaci dan meludah ke arah orang Melayu di tepi-tepi jalan dari atas lori semasa perarakan tersebut. Sementara itu, di Jinjang Kempung, perarakan kematian seorang berbangsa Cina akibat sakit tua diarak sepanjang jalan dengan kebenaran polis. Namun, perarakan kematian tersebut telah bertukar menjadi perarakan kemenangan pilihan raya dengan menghina orang Melayu. Selasa 13 Mei 1969, Yoh Teh Chai selaku Presiden Gerakan telah memohon maaf atas ketelanjuran ahli-ahlinya melakukan kebiadaban semasa perarakan. Yoh telah menang besar di kawasan Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Namun, permohonan maaf itu sudah dianggap terlewat. Pada tarikh 13 Mei di Rumah Menteri Besar Selangor, UMNO telah mengadakan perarakan balas pada 13 Mei 1969 yang mengakibatkan tercetusnya peristiwa hitam ini. Hal ini adalah kerana kedua-dua pihak gagal mengawal emosi. Walau bagaimanapun, perarakan ini adalah tidak dirancang. Orang-orang Melayu telah berkumpul di kediaman Menteri Besar Selangor di Jalan Raja Muda Abdul Aziz di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Datuk Harun Idris selaku Menteri Besar Selangor pada ketika itu cuba menenteramkan keadaan. Rupa-rupanya, mereka yang berkumpul telah pun membawa senjata pedang dan parang panjang dan hanya menunggu isyarat lampu hijau dari Datuk Harun Idris untuk mengamuk.
Ketika mereka sedang berkumpul, cerita tentang kebiadaban ahli parti gerakan dan DAP telah tersebar dan meluak-luak. Jam 3 petang, datang kejadian pembunuhan orang Melayu di setapak hanya 2 km dari kediaman Menteri Besar Selangor itu. Pada jam 4 petang, 2 penunggang motosikal berbangsa Cina yang melalui jalan Kampung Baru telah dipancung. Sebuah van yang membawa rokok telah dibakar dan pemandunya dibunuh. Pemuda-pemuda Cina yang dikatakan dari PKM dan kongsi-kongsi gelap telah bertindak balas dari kejadian itu. Mereka ini lengkap dengan pelbagai senjata besi, tombak dan lembing berparang di hujung seperti dalam filem lama Cina. Rusuhan besar mula terjadi. Mereka membunuh orang-orang Melayu di sekitar Kuala Lumpur. Perintah darurat telah dikeluarkan. Semua orang tidak boleh keluar dari rumah dan pasukan polis mula berkawal di sekitar Kuala Lumpur. Tentera dari Regimen Ranger juga telah lebih awal dikerahkan berkawal menjaga keselamatan sekitar Kuala Lumpur. Pasukan FRU telah dikeluarkan dari kawasan Kampung Baru dan askar dari Regimen Ranger telah mengambil alih. Malangnya, pasukan ini terdiri dari bangsa Melayu, Iban, Cina, India dan lain-lain bangsa. Mereka turut menembak orang-orang Melayu. Hal ini menyebabkan orang Melayu semakin marah. Ketua Regimen Ranger pada waktu itu dikatakan seorang berbangsa Cina. Pemuda-pemuda Melayu yang mempertahankan Kampung Baru mula mengamuk, merasakan diri mereka terkepung antara orang Cina dengan askar Regimen Ranger. Beberapa das tembakan dikatakan turut ditujukan ke arah rumah Menteri Besar Selangor pada ketika itu. Melihatkan keadaan semakin genting, Regimen Ranger akhirnya dikeluarkan dan digantikan dengan askar Melayu. Beberapa rumah kedai di sekitar Kampung Baru, Jalan Tunku Abdul Rahman telah dibakar. Pentadbiran baru diambil alih oleh Regimen Askar Melayu Diraja. Malangnya, ada yang berpendapat mengatakan beberapa orang askar Melayu turut masuk ke kedai-kedai emas Cina dan mengambil harta benda di sana. Ada yang menceritakan bahawa askar-askar tersebut berpakaian biasa dan bukanlah beruniform tentera. Walau bagaimanapun, kesahihannya pula tidak dapat dipastikan. Diceritakan juga, ramai orang Cina telah dibunuh dan dicampakkan ke dalam lombong biji timah. Kononnya, ada rakaman televisyen beberapa pemuda Cina ditangkap, dibariskan di tepi lombong dan dibunuh. Bagaimanapun, sehingga sekarang masih tiada bukti yang diedarkan mengenai rakaman yang dimaksudkan. Panggung audien. Pemuda-pemuda Cina dari kongsi-kongsi gelap telah bertindak mengepung panggung audien di Jalan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Dikatakan beberapa iklan di skrin pawagam disiarkan menyuruh penonton dari kalangan Cina keluar dari panggung tersebut. Iklan tersebut adalah dalam bahasa Cina. Oleh kerana penonton Melayu tidak memahami arahan iklan yang dipaparkan di skrin tersebut, menyebabkan ramai penonton Melayu di panggung itu mati di tempat kejadian. Ini termasuklah 2 askar Melayu yang tinggal di Sungai Ramai Gajah. Menurut saksi kejadian, ia adalah seorang anggota polis bernama Rahim yang tinggal di Kuala Lumpur dan turut menonton wayang di tempat kejadian ketika itu. Ini bagaikan sudah dirancang dengan baik. Beliau turut terkena tetakan di kepala dan pura-pura mati. Akibat dari tindakan sebegini, orang-orang Melayu mula bertindak balas dan dikatakan kepala orang Cina yang dibunuh diletakkan di atas pagar. Abdul Rafael alias yang datang ke Kuala Lumpur bersama rakannya dari Semenyih turut terperangkap dan terkejut dengan rusuhan kaum yang tidak disangka-sangka pada 13 Mei itu. Beliau turut melangkah-langkah mayat mereka yang telah terbunuh di atas jalan raya. Terdapat juga kabar angin yang mengatakan tentera Sabir dari Sungai Manik Perak hendak datang ke Kampung Baru tetapi telah disekat oleh anggota polis. Begitu juga dengan tentera Selempang Merah dari Batu Pahat dan Muar disekat oleh anggota polis di Balai Polis Kajang dan Ceras. Dikatakan juga ketika kejadian, terdapat 4 orang kian di sekitar Kampung Baru mengedarkan air jampi dan tangkar penebat. Kononnya, ia adalah ilmu kebal dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Tetapi sebenarnya, mereka mengambil kesempatan daripada keadaan cemas tersebut. Menurut mereka, sesiapa yang memakai tangkar penebat ini boleh menjadi kebal dan boleh terbang. Apa yang pasti, askar Melayu sahaja yang telah menyelamatkan orang Melayu di Kampung Baru pada ketika itu. Ketika kejadian, angka rasmi menunjukkan 196 nyawa terkorban, 439 tercedera, 39 orang hilang dan 9,143 orang ditahan dan 211 kenderaan musnah. Tetapi ada spekulasi yang mengatakan sekitar 700 orang telah mati terbunuh semasa kejadian. Negara telah diisytiharkan darurat pada malam 16 Mei 1969 di seluruh negara dan Mageran dibentuk di bawah pentadbiran Tun Abdul Razak. Peristiwa 13 Mei 1969 telah menyebabkan Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman dipersalahkan
oleh orang Melayu dan Malaysia secara keseluruhannya. Ketika peristiwa itu berlaku, Tunku Abdul Rahman baru pulang dari Alustar Kedah, meraihkan kemenangan beliau di sana. Berikutan peristiwa itu, Tunku meletakkan jawatannya sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1970. Antara kesan-kesan daripada peristiwa ini yang dapat dilihat pada tahun 1969, pilihan raya telah diadakan semula dan memberi kemenangan 2/3 kepada kerajaan yang memerintah. Barisan Nasional dibentuk. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dibentuk bagi mengurangkan pengundi Cina dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Beberapa orang ahli politik yang dianggap bahaya telah ditahan mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Sekian sahaja mengenai peristiwa hitam yang pernah direkodkan dalam sejarah Malaysia. Baik atau buruk sejarah itu, ia mempunyai kepentingan yang tersendiri. Terpulang kepada kita untuk menilainya. Sebaiknya, yang buruk jadikan sepadan dan yang elok kita jadikan tauladan. Sekian, terima kasih.